Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi pada hadis yang ke-33. Pada bulan sudah kita telah pun membaca sebahagian daripada hadis ini, insya-Allah. Kita sambung wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Kita sambung di situ. Bismillah. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya wal qur'anu hujjatul lak aw alaik kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Sadaqa Rasulul Karim, ruah Al-Imam Muslim. Dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian dari iman. Dalam kalimah alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan salat itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujjah, yakni dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada jalan riwayat Yahya bin Abi Kathir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu hujjah, yakni dalil bagi engkau atau atas engkau. Ibu dan ayah yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa Al-Quran adalah merupakan hujjah, yakni dalil yang kukuh, yang menjadi hujjah kepada kita ataupun ke atas kita. Kita semua sedia maklum bahawa masadirul Islam, masadir ni maksudnya sumber rujukan Islam itu ada 4 yang telah disepakati. Iaitulah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi 4 itu adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau berkait dengan hukum hakam, maka 4 inilah yang menjadi rujukan terlebih dahulu. Yang utamanya adalah Al-Quran. Kemudian disokong pula dengan hadis Nabi. Kalau kita mempelajari qiyas, dalam qiyas ada qiyas yang datang daripada hadis yang mengqiyaskan Al-Quran, dan ada qiyas yang datang daripada Al-Quran lalu mengqiyaskan melalui hadis Nabi. Ada juga qiyas melalui hadis bersama dengan hadis, dan juga hadis bersama dengan ijma'. Jadi qiyas ini daripada utamanya adalah daripada Quran, barulah lahir beberapa hukum yang diambil asalnya daripada Al-Quran, yang di mana Al-Quran merupakan hujjah yang paling kukuh, yang tidak boleh sama sekali kita menolaknya. Kerana dalam Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai contoh nilai kepada penzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, jika sabit kesalahan kedua-duanya, hendaklah disebat salah seorang daripada keduanya dengan mi'ata jaldah, 100 sebatan. Jadi perkataan
al-adad ataupun bilangan yang disebut dalam Al-Quran itu jelas, maka tak boleh kita menolak. 100. Dalam surah yang sama, surah An-Nur, berkaitan dengan ayat qazaf. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Mereka yang menuduh perempuan yang baik, perempuan yang menjaga maruahnya dengan tuduhan zina, hendaklah mendatangkan 4 orang saksi. Jelas, arba'at syuhada, kena datangkan 4 orang saksi. Tak kira lah lagu mana pun, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Dan jika mereka gagal, hendaklah disebat kepada si penuduh itu dengan 80 kali sebatan. Bila sebut 80, kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Dia kena macam tu. Sebab bila disebut adat ataupun bilangan yang ada dalam Al-Quran, itu yang wajib kita beriman. Kemudian tentang ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah. Berkenaan dengan ayat puasa, itu pun jelas dari segi hukumnya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Jadi perkataan kutiba, maka ulama keluarkan perkataan kutiba tu lalu mengistimbatkan hukum, mengatakan bahawa wajib, hukum wajib terhadap puasa daripada perkataan ataupun kalimah kutiba. Bukan mem pakai kata wajib lagu tu ya. Mesti kena datangkan apa hujjah. Bila dia berkait dengan hukum, mesti kena datangkan hujjah. Hujjahnya, sumbernya daripada mana? First kali Al-Quran. Itu sumber yang kukuh. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis kena tengok juga. Hadis jenis lagu mana? Ada hadis yang boleh jadikan hukum 2 sahaja. Itu hadis sahih dan juga hadis hasan. Adapun dhaif, dia lebih kepada fadailul a'mal dan tak boleh jadikan sebagai hukum. Dan hadis yang boleh diterima untuk diguna pakai dalam bab hukum dah semestinya daripada hadis yang sahih dan juga hadis hasan. Itu kemudian ijma' ulama melihat kepada majority bukan minority. Melihat kepada majority bukan kepada minority. Sebab ada pandangan, kita tak nafikan dalam bab fiqh ada banyak khilaf. Tapi bila banyak khilaf, kita lebih memilih kepada manakah lebih yang dipilih oleh para ulama. Majority ulama memilihnya. Jika majority itu, maka itulah yang kita ikut. Walaupun ada pandangan minority. Seumpama dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, mensyarahkan Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, ketika mana Nabi SAW sebut At-Tahur Syatrul Iman. Dalam perbahasan hadis tersebut, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menakalkan, nakal ni maksudnya kopi. Dia kopi daripada perkataan ataupun dia kopi daripada pandangan orang lain, kemudian dia paste dalam kitabnya. Itu namanya nakal. Yang di mana Ibn Hajar dia menakalkan ada satu pandangan di dalam kitabnya Fathul Bari, mengatakan bahawa boleh solat jenazah tanpa wuduk. Ni pandangan, bukan pandangan Ibn Hajar, tapi dia menakalkan. Nakal ni maksudnya ada perkataan, ada pandangan orang lain. Kemudian dia pastekan dalam kitab dia. Jadi pandangan tu kata Ibn Hajar dia adalah gharib. Gharib ni maksudnya pelik. Kenapa? Kerana dia telah menyalahi daripada pandangan ijma'. Yang di mana ijma' ulama setiap kali kita nak melakukan ibadat mesti kena berwudu, hatta solat jenazah. Memang ada pandangan kata boleh solat jenazah sekalipun tak ada wudu. Tapi pandangan itu adalah pandangan yang pelik, kerana dia menyalahi pandangan majority. Sedangkan pandangan majority mengatakan bahawa wajib kena ada wudu. Dalilnya Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Al-Maidah ayat 6. Jadi itu dalil. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak solat, bila idza qumtum ila salah, bila kamu nak mendirikan solat, tak diceritakan solat apa. Solat jenazah ke? Tak kira lah solat apa, sebab dia Allah sebut umum benda tu. Kalau solat maktub, solat yang difardukan, itu jelaslah. Allah sebut solat yang difardukan. Tapi Allah kata idza qumtum ila salah, bila kamu nak solat, faghsilu wujuhakum, ayat wudu tu kan. Maka hendaklah kamu mengambil wudu. Maka hendaklah kamu membasuh wajah kamu, basuh tangan kamu sampai siku, sapu sebahagian kepala dan basuh kaki sampai ke buku lali. Ayat itu jelas. Bila nak salat kena ada wudu. Kemudian disokong pula dengan hadis Nabi, la taqbalu salata ahadukum hatta yatawaddaa. Tak diterima salat seseorang itu sehinggalah dia mengambil wudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis itu hadis sahih. Jadi pendapat ulama yang mengatakan boleh solat jenazah tanpa wudu itu ditolak. Kenapa? Kerana ada dalil yang kukuh daripada Quran dan hadis yang di mana bila seseorang itu nak mendirikan salat mesti kena ada wudu. Itulah maksudnya. Sebab itu ijma' dia melihat kepada majority, bukan kepada minority. Minority ni boleh pakai tak? Minority ulama' kita boleh tak guna pandangan dia? Tak, boleh guna. Tapi hanya kepada situasi. Beberapa keadaan yang dibolehkan. Kalau ada selagi, maksudnya kena utamakan majority. Tapi bila mana ada situasi yang terpaksa untuk kita menggunakan minority, kita boleh pakai. Tapi selagi mana tak ada sebab untuk kita menggunakan minority, wajib kita kena mengikut kepada majority ulama. Qiyas, hukum qiyas ini dia adalah hukum yang sangat berbeza dengan hukum-hukum yang lain. Kerana qiyas ni dia kena ada ilmu berkaitan dengan ilmu qiyas. Salah satunya ilmu tafsir lah. Kemudian ilmu nasakh wal mansukh, berkaitan dengan ayat-ayat Quran, macam mana nak qiyaskan. Dalam Quran tak disebut tentang pengharaman arak. Pengharaman dadah. Dadah Arab kata mukhaddirat. Dalam Quran tak disebut pun diharamkan ke atas kamu hisap dadah. Tak ada. Buka lah, kita takkan jumpa. Jadi macam mana boleh keluar hukum kata dadah tu haram? Ulama mengqiyaskan daripada arak. Qiyasnya dilihat kepada illah. Apa illah yang ada pada arak? Iaitu mabuk. Illah ni makna kata sebab yang diharamkan. Kenapa diharamkan arak? Kerana dia memabukkan. Kerana dalam hadis Nabi kata kullu muskir haram. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah haram. Orang kali pertama isap rokok dia penin, mabuk, kan? Haram hukumnya. Itu maksud dia. Jadi nak cerita kata, bagi kenapa ulama mengharamkan dadah? Qiyas daripada hukum arak. Arak dalam Quran ada 3 kali ayat tentang pengharaman arak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamun ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dekat dengan salat sekiranya kamu dalam keadaan mabuk. Itu ayat mula-mula pada peringkat yang pertama sebelum totally diharamkan secara keseluruhan arak. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat yang pertama. La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri salat sekiranya kamu dalam keadaan mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca. Kemudian pengharaman pula yang kedua, peringkat yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah kedua-duanya adalah dosa besar. Sekalipun ia mendatangkan manfaat, tetapi dosa itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu pengharaman pada peringkat yang kedua. Pengharaman pada peringkat yang ketiga secara total semua
ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tilik tilik nasib, sembah berhala merupakan amalan daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka daripada kalimah fajtanibuh itulah ulama mengistimbatkan hukum, mengatakan bahawa arak, judi, tilik nasib dan sembah berhala hukumnya adalah haram secara keseluruhannya. Jadi maka ulama mengharamkan perkara di atas sebab itulah Allah mengharamkan ke semua perkara yang disebutkan tu. Maka arak diharamkan secara totally. Diharamkan sebab apa? Sebab mabuk. Dia memabukkan, dia menghayalkan sehingga menghilangkan waras akal. Elah mabuk itulah dia sama dengan elah yang ada pada dadah. Daripada itu yang dinamakan qiyas tu. Maka diqiyaskan hukum daripada arak diletakkan kepada dadah, kerana elah dia sama, iaitu mabuk. Kerana itulah dadah itu diharamkan. Ini cara ulama dalam dia menyusun serta meletakkan hukum. Dia bukan ikut nafsu. Nafsu mereka ikut dan yang pergi letak hukum kan. Tak boleh lagu tu. Dia mesti kena ada sistem dia kena ada disiplin dia dalam nak menentukan sesuatu hukum. Jadi Quran itulah merupakan hujah yang paling kukuh. Merupakan dalil yang paling kukuh. Sekiranya dia berkait dengan hukum, mesti kena datangkan apa hujahnya, apa dalilnya. Terutamanya melibatkan haram dan wajib dan haram. Bila wajib dan haram ni dia melibatkan dosa dan pahala. Dia mesti kena datangkan dalil lah. Adapun tentang amal-amal yang berkait, yang tidak mendatangkan sebarang hukum, maka tak jadi masalah untuk kita lakukan. Selagi mana dia tak menyalahi daripada syarak, tak jadi masalah. Tapi jika kita kata mewajibkan, bila kita mewajibkan, maka dia kena datangkan dalil lah. Kita mewajibkan baca Yasin pada malam Jumaat. Bila mewajibkan, maka kalau tinggal dosa sebab dia wajib, maka dia kena datang apa dalil yang mewajibkan. Tapi kalau kita kata siapa nak baca Yasin boleh duduk, kita baca sama-sama, dia tak mewajibkan, dia menggalakkan, itu adalah lebih baik daripada menyebut perkataan mewajibkan. Bila sebut wajib, dia berkait dengan bab hukum. Begitulah. Kemudian Nabi kata kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya, lalu dimerdekakan atau dibinasakan. Baik. Ibu dan ayah yang saya hormati, apa mafhum daripada hadis ini? Baik. Setiap daripada kita ni ada pekerjaan yang kita buat. Sama ada pekerjaan yang kita buat itu adalah pekerjaan baik ataupun yang tidak baik. Dan setiap daripada kita ni ada pilihan untuk memilih apa kerja yang kita buat. Kalau kita pilih kerja dan kerja itu adalah kerja yang baik, itu adalah pilihan kita dan kita akan selamat. Jika kerja itu adalah kerja yang tidak baik dan itu pilihan kita memilih untuk melakukan kerja yang tak baik, maka Nabi kata mubiquha, maka dia akan dibinasakan. Inilah yang dimaksudkan. Kalau sekiranya apa yang kita buat itu adalah perkara yang diterima oleh Allah, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau sekiranya perkara itu adalah perkara yang tidak diterima, lalu kita hendaklah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Nabi berpesan kepada kita, setiap daripada kita ni semua ada pekerjaan amal yang kita buat. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Setiap daripada kita ni ada yang menjual dirinya. Maksudnya ada pekerjaan yang kita lakukan, ada apa kerja yang kita buat. Ada famu'tiquha au mubiquha, ada yang dimerdekakan. Maksud kata kalau kerja yang dia buat itu adalah kerja yang baik, maka dia akan selamat. Ataupun kerja dia adalah kerja yang tak baik, famubiquha, maka akan dibinasakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memilih pekerjaan yang mendorong kita kepada syurga Allah ataupun mendorong kita kepada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang ke-33. Kita masuk pada hadis yang ke-34. Ha? 24, sorry, maafkan saya. Thalithu wa ishrun, 23. Maafkan saya. Dia kira cepat nak habis je ya. Kita masuk hadis Rabi'u wal Ishrun. Hadis yang ke-24. Bismillah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwih an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tudhalamu. Ya 'ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya 'ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya 'ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya 'ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya 'ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya 'ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya 'ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya 'ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Ya 'ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Sadaqa Rasulul Karim, riwayat al-Imam Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla bahwasanya ia berkata, hai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia, yakni perkara yang diharamkan antara kamu, maka janganlah kamu berbuat kezaliman. Hai hambaku, sekalian kamu tersesat kecuali sesiapa yang aku telah beri hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku, tentu aku memberi hidayah itu kepada kamu. Hai hambaku, sekalian kamu lapar kecuali siapa yang aku telah beri makan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku, tentu aku beri makanan kepada kamu. Hai hambaku, sekalian kamu telanjang kecuali siapa yang aku telah memakaikannya, maka mintalah pakaian kepadaku, tentu aku memakaikannya kepada kamu. Hai hambaku, sekalian kamu bersalah malam dan siang, dan aku yang mengampun segala dosa, maka mintalah keampunan kepadaku, tentu aku mengampuni bagi kamu. Hai hambaku, sesungguhnya kamu tiadakan dapat menyampaikan kemudaratan kepadaku, maka kamu hendak mendatangkan kemudaratan itu kepadaku.
dan kamu tidaklah tiadakan dapat menyampaikan manfaat kepadaku, maka kamu hendak memberikan manfaat itu kepadaku. Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dari kamu, dan kamu dari jenis manusia dan jin, adalah semuanya setakut-takut hati kepada Allah, seperti takutnya hati seorang lelaki dari kamu, nescaya yang demikian itu tiada menambahkan pada kerajaan sedikit jua pun. Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dari kamu, dan kamu dari jenis manusia dan jin, adalah semuanya sejahat-jahat hati, seperti hati seorang lelaki dari kamu, nescaya yang demikian itu tiada pula mengurangkan suatu dari kerajaanku. Hai hamba-Ku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian dari kamu, dan kamu dari jenis manusia dan jin, berdiri pada suatu tanah lapang, lalu masing-masing meminta kepadaku, dan aku telah berikan kepada tiap-tiap seorang itu akan permintaannya, nescaya yang demikian itu tiada mengurangkan daripada apa yang ada di sisiku, selain seperti kurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Hai hamba-Ku, hanya segala amal yang kamu akan aku hitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakannya kepada kamu. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati yang lain dari yang demikian itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Man huwa Abu Dzar? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Abu Dzar adalah sahabat Nabi yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Pernah satu hari, ketika mana Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan hadis, Nabi menggeletar tubuh badannya. Tubuh badannya menggeletar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Abu Dzar, kenapa badan kamu menggeletar?" Maka jawab Abu Dzar, "Aku khawatir sekiranya terdapat kesalahan ketika mana aku meriwayatkan hadis Nabi." Hari ini ada orang yang sanggup menyampaikan sesuatu yang bukan datang daripada Nabi. Sedangkan Nabi dah memberi peringatan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar." Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka bersedialah tempatnya di dalam neraka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada perkara yang demikian. InsyaAllah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah kita berhenti dekat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. InsyaAllah, dan kita bertemu pada masa yang akan datang pada kuliah kita yang seterusnya, insyaAllah Isnin minggu yang kedua, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti, insyaAllah. Sekian daripada saya, wallahu ta'ala.